Sebab ulama Nusantara dulu dah buat kajian. Dia dah buat kajian, bangsa paling pemalih sekali adalah orang Melayu dekat Nusantara. Cukup pemalas. Kalau boleh sikit-sikit je. Kalau tanya dengan ustaz-ustaz tu, ustaz boleh tak bagi amalan yang ringkas boleh saya amalkan? Dia tak tanya yang panjang. Betul tak? Ustaz bagilah ayat-ayat pendek yang senang saya nak amal. Yang pendek dia nak, dia tak nak panjang. Kan? Jadi tu sebab disusunkan macam tu. Disusunkan macam tu, jadi kita baca. Tak ada masalah, semua tu diambil daripada Quran. Bukan kata dia reka-reka. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Itu yang kita zikir tu. La ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah. Tu ada. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah subuh. Kita berjaya memulakan perjuangan kita pagi ini, yang mana Nabi pesan pada anak dia. Nabi pesan pada anaknya Fatimah, wahai anak andaku, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Dia kata, bangunlah di awal pagi, kerana sesungguhnya rezeki Allah ni terbentang, daripada subuh ni sampailah terbit matahari. Tu yang Nabi pesan pada anak dia Fatimah. Maknanya kebanyakan orang dia tak bangun pagi. Ini rasa banyak dah, tapi lagi banyak yang tak bangun. Macam itulah kan? Ada yang tak bangun terus pun ada. Macam tu kan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, hari ini kita membicarakan tentang pengorbanan, pengorbanan menuju syurga. Bila sebut tentang korban itu sendiri ada beberapa maksud. Pengorbanan dalam Islam, korban itu amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya amalan kita menyembelih, nak niatnya nak dekatkan diri dengan Allah Taala, bukannya nak tunjukkan lembu siapa kebau siapa lagi besar, tapi nak dekatkan diri pada Allah dengan cara nak buktikan kita boleh korbankan yang lain. Korbankan yang lain semata-mata kerana Allah dan Rasul. Jadi kita korbankan lembu. Kalau orang yang ada bela lembu, dia korbankan lembu dia. Kalau orang yang tak ada, dia bayar duit dia tu, korbankan duit dia untuk masuk ibadah korban, kerana menggambarkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Begitu juga korban ini juga membawa maksud kepada maksud yang mana melakukan sesuatu kebaktian, melakukan sesuatu perkara demi kasih sayang terhadap seseorang. Itu pun disebut sebagai korban. Korban juga merupakan mangsa kepada satu keadaan, dia menjadi korban. Contoh, dipukul oleh suami setiap hari, maka dia menjadi korban kepada suami dia. Dalam banyak-banyak perkara dia terpaksa dikorbankan, contoh. Dan begitu juga yang keempat, maksud korban adalah termusnah, ataupun menjadi mangsa akibat kemalapetaka, kecelakaan dan sebagainya. Contoh dalam kemalangan, dan berapa ramai yang terkorban. Itu pun maksud korban. Manakala kalau kita tengok definisi syurga, mereka yang mempercayai tentang syurga umumnya berpandangan bahawa syurga atau neraka adalah destinasi bagi kebanyakan atau semua manusia selepas kematian. Kan? Kalau kita tengok dalam banyak-banyak tradisi dan kepercayaan, dalam kejadian-kejadian yang luar biasa, manusia telah mempunyai pengetahuan pribadi tentang syurga. Mereka menganggap bahawa pengetahuan ini diberikan kepada mereka untuk mengajar manusia yang lain tentang kehidupan, adanya kehidupan selepas mati. Dan kita dalam Islam kita ni memang betul lah, Nabi kita sebelum kematian, Nabi bertanya pada Jibril, Nabi minta, kau hiburkanlah hati aku ni wahai Jibril, kan? Kau hiburkanlah hati aku ni, kau jangan risau, kata Jibril.
Aku dah tengok dah malaikat-malaikat semua tengah hiaskan, siapkan syurga untuk engkau wahai Muhammad. Tak usahlah kau risau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar, dia kata. Ada tak apa perkara lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, bidadari semua dah beratur dah. Malaikat semua dah beratur, bersusun dah semua nak menyambut ketibaan kau ke dalam syurga. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah. Kan? Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal apa? Nak dengar pasal umat dia. Wahai Muhammad, kata Jibril, sesungguhnya diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk dalam syurga. Barulah Nabi rasa tenang, gembira. Pada ketika itulah Nabi panggil malaikat maut, kemari, cabutlah nyawa aku. Panggil malaikat maut masa tu kan. Jadi nak bagi tahu gambaran tentang syurga ni mustahak ni. Mustahak. Tapi nak masuk syurga ni, ya, kita nak kejar dalam hidup kita ni 3 perkara. Pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kadang-kadang bila orang ni tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid rasa buruk. Takkan orang cakap apa pula aku ni pergi masjid, dia fikir macam tu. Nanti kan mesti orang kutuk aku, alah tiba-tiba pergi masjid. Dia fikir tu, dia fikir orang lain lebih dah. Orang yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Orang yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Syirik macam mana? Seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Jadi ingat tu. Jadi dia risau bahkan apa orang sebut pasal dia. Ini kan macam-macam lah orang sebut, tiba-tiba masjid, tiba-tiba nak jadi baik apa semua. Peduli kan lah. Kan? Yang kedua, kejarlah apa yang disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah. Apa guna hidup kalau tak diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita? Melainkan kita dengan yakin, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan Julai ni belum ada dosa lagi tu. Confident. Dia cakap macam tu pun berdosa dah. Kan? Mesti ada dosa. Kan? Kita ni tak sempurna, tentu buat salah dan silap. Dan begitu juga yang ketiganya, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Tu yang cerita tadi, nak masuk syurga satu je tiketnya. Tiketnya adalah rahmat Allah. Tak ada tiket lain. Itulah kupon dia, dia punya pas masuk syurga, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Semayang rajin sikit. Nampak dah habis yang azan tu, terus bangun semayang sunat dulu. Sunat qabliyah. Salat sunat dulu. Ini orang lain semua semayang, dia relax, duduk tengok orang. Seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak, macam tu lebih kurang. Jadi dia kata bangun. Kan ada masa sekejap, malam kan sebelum main bacalah 1-2 ayat kan. Paling tidak adalah usahanya sikit kan. Tu sebabnya kita tengok yang kaifiat tahlil kan, tu tahlil kan. Tahlil bila orang buat kenui tahlil kan. Mula-mula dia baca Fatihah. Lepas tu dia baca 3 kul. Baca 3 kul, baca Fatihah balik. Lepas tu dia baca surah Al-Baqarah, baca Alif Lam Mim. Kemudian dia baca ayat kursi. Lepas tu dia sambung-sambung, sudahnya hujung tu la ilaha illallah. Disusunkan demikian rupa. Kenapa? Sebab ulama Nusantara dulu dah buat kajian. Dia dah buat kajian, bangsa paling pemalih sekali adalah orang Melayu dekat Nusantara. Cukup pemalas. Kalau boleh sikit-sikit je. Kalau tanya dengan ustaz-ustaz tu, ustaz boleh tak bagi amalan yang ringkas boleh saya amalkan? Dia tak tanya yang panjang. Betul tak? Ustaz bagilah ayat-ayat pendek yang senang saya nak amal. Yang pendek dia nak, dia tak nak panjang. Kan? Jadi tu sebab disusunkan macam tu. Disusunkan macam tu, jadi kita baca. Tak ada masalah, semua tu diambil daripada Quran. Bukan kata dia reka-reka. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Tu yang kita zikir tu. La ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah. Tu ada, tak ada masalah pun. Ya? Jangan dengarlah cakap orang. Kan? Yang paling-paling tu jangan dengar.
Siapa buat tahlil neraka, amboi sadap dia cakap kan. Jadi buatlah. Jadi kena ibadah banyak-banyak. Jadi setiap insan yang beragama pasti mengakui kewujudan syurga dan neraka sebagai destinasi yang kekal abadi, dalam usaha memberi peringatan mengenai balasan yang bakal diterima oleh manusia dalam setiap perkara yang dilakukan. Kita tentu percaya adanya syurga, adanya neraka. Kita pun dengar macam mana diriwayatkan dalam hadis, macam mana Nabi bertemu dengan Jibril. Jibril cakap, kau tahu tak wahai Muhammad, aku masa nak turun tadi, ya Allah, aku nampak Allah memerintahkan penjaga neraka supaya menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih, kemudian dibakar lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Ya Allah, panasnya ya Rasulullah. Kalaulah terbuka pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan. Dahsyat tak dahsyat? Dahsyat. Kemudian Syak beritahu tu, dalam neraka tu ada 7 pintu ya Rasulullah, wahai Muhammad. Iya ke? Pintu tu untuk siapa? Pintu neraka tu ada neraka sakar, ada neraka jahim, neraka orang yang lalai semayang, neraka orang yang munafik, neraka orang yang menyembah api, neraka untuk orang kafir. Sampai pintu ke-6 yang sebut ni, pintu ke-7 tak tergamak menyebutnya. Nabi tanya balik, pintu ke-7 tu untuk siapa? Pintu ke-7 itu berat. Jibril nak jawab. Akhirnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ke-7 tu disediakan khusus untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriak Nabi, menangis sampai pengsan. Nabi pengsan, orang lain dia masuk neraka, bukan dia. Pengsan nak tunjuk sayang Nabi kat kita. Kemudian dengan Jibril pun sama-sama menangis sekali. Tapi bila Nabi bangun, soalan pertama Nabi tanya kat Jibril, wahai Jibril, aku nak tanya, aku tahulah ada pintu tu untuk umat aku, pintu neraka tu, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Manalah tahu, ada pintu tapi tak ada pun yang masuk dalam tu. Maka jawab Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Maka Nabi pun berlalulah dengan sangat sedih. Nabi semayang, Nabi menangis, Nabi tidur, Nabi menangis, Nabi duduk, Nabi menangis, sebab mengenangkan nasib umat ni. Itu sebabnya syurga dan neraka jangan kita ambil ringan. Adalah yang cakap, kita ni umat Nabi Muhammad jangan risau, macam mana pun lalas sekali mesti masuk syurga juga. Masuk neraka lama-lama pun nanti masuk syurga juga. Handal betul cakap tu kan. Itu yang dia boleh buat lagu tu kan. Lautan api sanggup kurangi, minum air kopi O pun bertiup, cerita lautan api kan. Macam tu lah. Jadi peringatan demi peringatan diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai balasan syurga dan neraka. Antaranya ialah dalam surah Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Semua akan mati, tak ada yang tak mati dah, akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di dunia ni memperdaya. Pertama, kejar jawatan, memperdaya. Macam kita punya, kita rasa tiba-tiba dah hilang jawatan macam tu. Hui, dia pegawai besar tu, jangan main-main. Pangkat dia tinggi kat pejabat tu, jangan main-main. Pegawai daerah, pegawai daerah mana? Dia jaga Kuching Utara contohnya, dia jaga Kuching Selatan, segala kucing dia jaga. Lagi dahsyat tu, lagi dahsyat. Tiba-tiba bersandar dekat dinding masjid tu. Apa hal tu? Dah pencen sampai masa. Ramai ayahanda yang datang hari ni semua pernah ada pangkat dulu. Dia tanya, betul tak? Betul. Saya dulu pun ada pangkat pengarah undang-undang, legal advisor. Syat tu kan? Tapi tiba-tiba ada kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Dah pencen. Betul tak? Sementara memperdaya, dia rasa masa dia dapat jawatan tu macam, aku berada di puncak dunia. Kan? Tengok tu Perdana Menteri Sri Lanka kelang kabut lagi sampai ke Singapura. Tiba-tiba je. Nampak tak? Nampak macam mana?
Tiba-tiba je Samsul Debat jadi anak Perdana Menteri malam ni. Syamsul Ismail Sabri memang. Itu khabar angin saja Kan semua orang jumpa aku lepas ni payah. Tak adalah memperdaya, jawatan, kedudukan, duit, sementara. Ada orang pernah dalam duit dia ada 500 ribu, 100 juta pernah ada, tiba-tiba hilang macam tu, kena tipu kat orang pernah. Lepas tu ada balik. Memperdaya, tiba-tiba hilang. Ada seorang sahabat yang saya kenal, kontraktor besar, jutawan, tipu dekat orang. Allahu Akbar. Hilang, anaknya habis daripada sekolah swasta masuk sekolah biasa. Rumah banglo jual, terpaksa nak settle hutang, kena tipu orang ni. Duduk rumah biasa. Tapi saya respect dia sebab dia sanggup bermula daripada bawah balik. Bayangkan daripada hidup mewah, dia sanggup jadi tukang kebun di sekolah. Dia tak jaga ilmu, kita tak kisah, jadi tukang kebun. Dan alhamdulillah hari ni semua dah settle, anak-anak semua dah besar, dia pun dah lepas daripada masalah. Itu sebabnya nak ceritakan, Tuhan ni nak ambil sekejap je. Samsul Debat, berapa tahun je Samsul Debat? Tak lama dah keluar pula Samsul Sebat, Samsul Debab, Samsul Debit, semua ada kan? Agaknya lah kan? Betul. Kita jangan rasa kita wah aku ni memperdaya, nama aku ni masyhur ni, tak sangka pula. Tak, memperdaya je tu sementara je. Kita beli kereta baru, kita punya seronok macam nak tidur dalam kereta, nak bawa kereta tu round biar orang nampak tu kereta kita. Berapa lama rasa baru? Paling lama pun sebulan, lepas tu dah mula rasa lama kan? Orang dah tak peduli dah kereta kita tu. Nak beritahu kesenangan yang memperdayakan. Maka menyatakan bahawa ayat yang saya bacakan tadi, yang tiap-tiap berjiwa merasakan mati tadi kan? Bila dapat pahala dan masukkan dalam syurga, dan ada juga masuk dalam neraka, nak bagi tahu bahawa kiamat merupakan penghentian terakhir sebelum kita mengetahui destinasi yang kita, destinasi kita yang hakiki. Dan destinasi itu adalah syurga dan neraka. Tu nak nentukan. Sekiranya syurga itu timbul, sekiranya syurga itu menguntungkan, mengapa masih lagi penghuni neraka juga yang ramai? Dah tahu dah kenapa. Ada sebuah hadis yang sangat menarik daripada riwayat Imam Bukhari menerangkan sebabnya, yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, syurga ditutupi, dihijab dengan hal-hal yang dibenci, dan neraka ditutup dengan syahwat-syahwat. Itu sebabnya. Maknanya syurga dihijab, syurga ni ditutup, maknanya dengan perkara dibenci ni, sebab perkara yang dibenci ni menyeronokkan. Orang sanggup buat benda tu. Pergi kelab malam lagi best, tapi jangan cuba. Ni saya bagi tahu je. Iya ke best? Kena cuba ni. Jangan macam tu. Samsul Debat pula mengajarnya. Kan? Syurga ditutup, dihijab dengan perkara dibenci. Perkara dibenci itu lagi kita suka buat. Mengumpat kan sedap. Tak sangka betul YB Datuk tu. Contoh. Tak sangka betul. Tuan-tuan, ni saya cakap tu terang ni. Kita ni mengutuk orang cepat betul. Contoh kutuk Samsul Debat lagi. Tak apalah, kejap lagi jumpa. Tak maaf Ustaz, kalau saya kutuk-kutuk boleh jumpa. Yang dalam TV tu, yang duduk KL Putrajaya, yang menteri-menteri tu, kita balon daripada A sampai Z, habis sampai keturunan semua kita balon. Tapi masa bila kita nak minta maaf kan? Contoh kan? Dalam Facebook tu, contoh, cuba tuan-tuan buat. Letak muka satu pemimpin, letak aja, tak payah tulis apa-apa, letak muka, post, tengok orang komen, ya Allah, kenyang, habis kepala bapak semua keluar. Betul. Lepas tu kita pula komen, cakaplah yang baik-baik, banyak lagi ayat yang baik boleh digunakan. Bawah tu responnya, sudahlah kau pun sama, kita pula kena kan, macam tu kan. Sedangkan ni masa bila kita boleh minta maaf dengan orang? Saya tak sebut siapa-siapa lah, contoh, tak kisah mana-mana pemimpin. Masa bila kita minta maaf dengan dia? Kita nampak gambar orang-orang tertentu dekat dalam Facebook, menyampah aku ni entah apa benda lah, apa semua, contoh ikon ada, tak kisahlah, personality mana-mana lah.
Jangan kita buat kalau kita rasa kita tak boleh nak minta maaf dengan orang tu. Jadi jangan buka akaun dengan dia. Jangan buka akaun. Tu tak buka akaun tu masih bila? Bila Allah Ta'ala umumkan. Ketika di padang mahsyar nanti, kan, semua orang akan datang ke dalam keadaan, akan dibangunkan dalam keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Hui, tu bukan Samsul debat ke tu? Tak ada. Tak ada masa tu, tak ada. Imam, tak ada. Semua sibuk menjaga diri sendiri. Nampak bini lagi, bini nampak suami lagi. Nampak anak lagi, nampak ketua kampung lagi, nampak ketua kaum lagi. Ketua kaum nampak orang lagi dia lagi. Kan, yang jadi ketua-ketua ni lagi. Semua, uish, ya Allah Akbar. Aduh, mana nak lagi ni, semua. Anak nampak mak lagi, mak nampak anak lagi. Nampak ayah lagi, ayah nampak anak lagi. Masa tu sendiri-sendiri. Ringkas cerita, panjang cerita akhirat ni. Tak sempat nak cerita, makna kena panggil lagi ni. Dah lama sangat dah Masjid Sukma ni tak panggil, kan? Dah lawa dah, luar tu semua kita tengok lawa dah. Okey, ringkas cerita, bila Allah Ta'ala sebut dengan ini diumumkan, mahkamah mahsyar dibuka. Maka bila mahkamah mahsyar dibuka, beraturlah orang kat depan kita. Beratur panjang ni. Kita ni tadi pahala banyak ni, hari-hari pergi semayang kat Masjid Sukma ni. Penuh, berat, dosa sikit je. Ada harapan masuk syurga. Tapi beratur panjang ni semua nak menuntut. Ya Allah, dulu dia ni menzalimi aku. Kenapa pula? Dia mentang-mentang lah dia ada jawatan, dia ada kawan dekat tu. Bila dia pergi dia bayar cukai tu, dia potong queue, ya Allah. Aku tengah beratur tu lama daripada pagi, dia tak sampai tu pergi kat kaunter tu. Ya Allah, aku nak tuntut hak aku. Ambil sikit pahala. Dulu dia kutuk aku macam-macam, dia fitnah aku macam-macam, ambil lagi. Yang seorang ni pula, dia dulu buat macam ni. Ambil lagi. Sudahnya habis pahalanya. Beratur panjang lagi. Pergilah balik. Ya Allah, ni kenapa dia beratur lagi? Ya Allah, ni dah habis pahala aku dah. Maka Allah beritahu, disebabkan pahala engkau dah habis, maka kau ambil pula dosa orang yang kau buat tu. Tak berbaloi kan? Baik jangan. Tapi saya maafkan dah tadi. Siapa yang cakap pasal saya tadi, saya maafkan dah, saya siap. Yang cakap tingginya, saya maafkan. Tak ada masalah kan? Ya. Jadi syurga ni ditutup, dihijab dengan perkara-perkara yang dibenci. Sebab perkara dibenci tu orang suka buat. Beli nombor, senang kot. Beli nombor dapat duit, senang, tak payah usaha keras sangat. Cai aja nombor tu. Dulu masa PKP itu ada masjid dekat Kuala Lumpur, petak tu kan, petak sejadah tu, siap letak nombor. 01 sampailah, tengoklah berapa ratus yang dapat kan. Waktu maghrib dia semayang saf pertama, dia dapat petak 07. Waktu isyak dia dapat petak 23, 0723. Jadi kena pula tu. Dah kena tu satu hal, dia boleh belanja JK masjid. Kau hajar betul. Senawa JK masjid makan. Orang JK masjid tak tahu, sangka baik, ingat apa benda lah dia nak belanja makan. Sedekah, mam, saya sedekah. Contohlah, benda memang dihijab dengan benda-benda yang dibenci. Benda benci tu kita suka buat. Dan neraka pula ditutup dengan syahwat, keinginan-keinginan kita. Lantaklah, tak apalah, janji aku kaya, tak kisahlah, biarlah pun, biar lantaklah, bukan orang tahu pun. Contohnya buat projek, dia tipunya satu batang tiang tu, ada kontraktor tu, dia tipu tiang tu. Buat bangunan, mungkin tiang asas dia tu sepatutnya ada 5 batang tiang tu kan, bangunan tak adalah besar sangat. 5 batang tiang ni, kalau ikut perkiraan dia, bangunan tu boleh bertahan 100 tahun. Contoh, dia buang satu tiang, orang tak perasan pun, daripada 100 tahun tinggal 80 tahun. Dia dah tak amanah dah sebenarnya. Orang tengok bangunan elok, semua dah siap, okey, cantik kan, semua okey, tak masalah. Dia kata, kau tahu tak, kau dah pendekkan jangka hayat tu 20 tahun. Tak apalah, masa tu aku pun dah mati dah, dia kata.
Yang penting duit banyak. Nampak? Ditutup dengan syahwat-syahwat, sedangkan amanah tak jaga. Jadi dengan itu caranya apa? Caranya kita mengatasi masalah ini adalah dengan cara mencintai Allah dan Rasul. Bila cinta Rasulullah, amallah apa yang diperintahkan oleh Rasul, tinggallah apa yang dilarang oleh Rasul. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, bilakah akan berlaku hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah yang telah engkau sediakan untuk hari kiamat? Lelaki itu menjawab, aku tidak menyediakan apa-apa, melainkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, di akhirat kelak engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu yang paling penting. Sekarang kita tak tahu kan, kiamat bila tak tahu, tapi cintailah Allah dan Rasul, itu juga merupakan salah satu persediaan. Maka mendengarkan hadis ini, Sayyidina Anas berkata, aku tidak pernah merasa sangat gembira seperti gembiranya aku hari ini. Aku sangat mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap akan dapat bersama mereka di akhirat kelak, sekalipun aku tidak mempunyai amalan seperti mereka. Tanda cinta Rasulullah SAW adalah mengamalkan apa yang baginda perintahkan dan meninggalkan setiap perkara yang Rasulullah SAW larang. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 hal, 3 perkara barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasa manisnya iman. Apakah dia? Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai dari selainnya. Itu dia pertama. Sayang Allah dan Rasul lebih daripada selainnya. Lalu tabung, gek. Hei, aku sayang Allah Rasul lebih pada duit aku. Lalu tabung, keluarkan berapa yang ada. Zap, saya keluarkan semua ustaz. Berapa yang ada tu? RM5. Tu yang dia berani sangat tu. Yang kat rumah tak cerita ni, yang dalam bank tak cerita. Contohlah kan. Jadi makna kata dia lebih dicintainya Allah dan Rasul lebih pada yang lain. Keluar duit satu bahagian 800, 700 setengah tahun ni. Paling tinggi 800 setengah di Kuala Lumpur, 800 setengah. Sebab lembu tu handsome lebih sikit, agaknya lah. Besar lembunya agaknya lah. Unta lah apalah, ada yang sampai 1,500 dengan satu bahagian. Tak kisahlah, tapi maknanya masuk tu, keluar duit tu bukan apa, sebab dia lebih menyayangi Allah dan Rasul daripada harta yang dia ada. Dan manahan dia yakin, aku keluar ni Allah akan ganti lagi, suruh aku bagi lagi. Manfaat berterusan kan. Sanggup dia kan korban dengan apa? Tu pengorbanan tadi. Dia sanggup korbankan tidur nyenyaknya sebab nak datang kuliah ilmu pagi ni. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Benar. Datang ramai-ramai, datang rami-rami kan, dapat kita bersama-sama. Itu pertama. Kedua, mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Tu dia. Cinta seseorang tu kerana Allah. Dia sayang pemimpin kerana Allah, sayang suami dia kerana Allah, sayang isterinya kerana Allah. Jadi calon-calon tu pilihlah yang ada ciri-ciri kerana Allah. Kenapa pilih dia jadi isteri? Dia mengaji pandai ustaz. Saya boleh sama-sama didik saya. Dia pandai ilmu agama, semua pandai. Dia lagi pandai daripada saya ustaz. Contohlah, saya kahwini dia kerana Allah. Tu. Saya kahwini suami saya kerana Allah, bukan kerana dia kaya ustaz. Saya tak nak pun harta dia. Hantaran berapa? 50,000. Macam-macam. Tadi kata kerana Allah tadi, hantaran 50,000 tak mengalah pula tu. Contohlah. Tak adalah kata yang 50,000 tu tidak kerana Allah. Tak, maksudnya contohnya dalam hati kita yang penting, setting tu penting, biarlah kerana Allah. Dan begitu juga yang ketiga. Yang pertama tadi, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Yang kedua, mencintai seseorang pun kerana Allah. Dan yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagai bencinya ia akan dilempar ke dalam api neraka. Maknanya dia tak nak jadi jahil balik. Dia tak nak jadi orang yang tak bersyukur. Tak nak. Ada orang tu, kalau dalam Quran kita tengok, saya tak ingat ayat mana, dia kata, dia berjanji bahawa kalau dia dimurahkan rezekinya, maka dia akan menjadi orang yang soleh. Tapi setelah dimurahkan rezekinya, dia berpaling daripada janjinya. Ada ayat tu.
kan? Maknanya dia janji, kalau aku senang besok aku nak tolong orang susah. Dia minta, ya Allah bagilah aku kesenangan. Tapi bila dah senang belagak pula, tak ingat dia orang susah dah. Nampak? Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Risau, menyayangi bini lebih daripada yang lain. Gila betul, nak mati dah sayang bini tu. Dulu elok datang masjid, dah lama jadi bapa tunggal, isteri meninggal semput. Setelah 20-30 tahun menduda, akhirnya hatinya diketuk kembali oleh sang dara. Maka pada ketika itu makan tak lalu, tidur pun tak lena, mandi pun tak basah. Tak parah. Mandi tak basah tu yang melampau. Pada ketika itu hidup dirasakan serba tak kena. Jiwa raganya memberontak dan bergelora. Maka tak lain tak bukan dia perlu menyempurnakan cintanya. Maka sempurnalah perhubungan Adam dan Hawa, bernikahlah mereka. Bila bernikah langsung tak pergi masjid dah. Tu masalah tu. Tak pergi masjid, hilang lah pasal bini muda. Kan? Isteri pula, abang mau nak gimana? Tu ujian tu. Sebenarnya memang itulah dia perjuangan dia, jihad dia tu. Jihad nak beribadah ni, nak beramal ibadah ni, yang halangan dia ada dua. Satu, hawa nafsu. Hawa nafsu tu lah dia, abang alah lain kali lagi masjid, tak jadi pergi masjid. Dia punya lain kali tu kan, akhirnya terlena lah dia. Isteri-isteri, anak-anak, ayah kata nak lepak sesama, tak jadi pergi. Harta kekayaan yang dia risaukan, ya Allah risau, orang kaya ni pelik-pelik tengok kadang. Saya ada jumpa satu orang kaya tu, pening ustaz, pening, tengah pening. Kenapa lah? Dalam bank saya tinggal 10 juta ustaz. Rasa nak bunuh je orang rasa. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Jadi bila tinggal 10 juta tu risau sangat dia. Tu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu dia. Maka cinta adalah rasa sayang, keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan Allah SWT di lubuk hati manusia. Rasa cinta ini adalah merupakan anugerah Allah. Tiada terhingga baik cinta kepada lawan jenis kekasih hati, cinta isteri kepada suami atau sebaliknya, cinta anak kepada orang tua atau sebaliknya, cinta manusia kepada harta benda yang dimilikinya, rasa cinta adik kepada kakaknya atau sebaliknya, cinta kepada sanak saudara, kepada sesama manusia, cinta kepada haiwan, fauna, bahkan kepada alam tumbuh-tumbuhan, flora. Ada. Kalau tak ada cinta pada binatang, takkanlah kita tengok National Geographic Explorer tu, ada orang tu sampai ke mati dia mengkaji binatang tu. Dia boleh bagi nama kat harimau tu, daripada harimau terkecil sampai besar. Harimau tu pergi makan kat mana, harimau tu jumpa binatang mana, kahwin pula kan, bersama pula ke binatang tu, beranak pinak pula. Dia boleh kaji tu, punya sayang kat binatang. Nampak tak? Ada sayang kat tumbuh-tumbuhan, pokok dia sayang betul, ni pokok ni mahal ni, dia tu berhabis dia baja dia pun semua kan. Sayang binatang, bela kucing, ya Allah, kucing bukan kucing biasa tu, kucing yang boleh bercakap ni. Macam tu lah boleh menyaut lah kucing tu, dia panggil datang lah macam tu, macam boleh bercakap kan dia lah macam tu.
Bercakap dengan kucing tu boleh lah, kucing tu bercakap balik, pitam dia kan. Jadi fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Manusia akan merasakan nikmat mencintai kekasihnya, orang tuanya dan sekitarnya dan sesama manusia. Mencintai orang tua kerana keduanya telah melahirkan, mendidik dan membesarkannya. Manusia mencintai lawan jenis kerana wajah, fizikal, kekayaan, keturunan, pendidikan ataupun kerana nafsu. Namun rasa cinta itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kalau bukan kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dia tak pandai mengasihi. Ada, dia dah ada isteri yang baik, dia dah ada anak yang baik, dia tak pandai nak mengasihi, dia tak pandai nak mencurahkan hati dia. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak pandai cakap, tapi perbuatannya menampakkan dia sayang. Balik hari-hari tak pernah tak bawa makanan, hari-hari balik bawa kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih cakui. Kuih cakui kan melekat tu, kuih kapel lah tu. Saya bagi nama baru tu, kuih kapel nama dia. Siapa berniaga ni, jom beli kuih kapel, katakan. Melekap. Ada je bawa lauk ikan terubuk. Ikan terubuk tu goreng garing-garing, campur bawang, masak belada, terbaik. Saya kalau bawa balik, mak saya masak macam tu, macam keropok, terbaik, potong kecil-kecil. Saya tak tahu pula rupanya telur masin ikan terubuk tu kena rendam dulu. Saya goreng, terpejam mata saya makan. Macam mana dia kata boleh berbunuh-bunuhan sedap ni dia kata. Saya silap, rupanya kena rendam dulu, cuci dulu, kering kan, baru goreng ya. Terima kasihlah pada yang memberitahu saya semalam. Saya baru tahu. Ini bawa keluar tu goreng aja, hitam. Macam mana orang Sarawak boleh makan masin macam ni, kata kan. Aduh. Tu sayang makanan tu lebih daripada yang lain? Tak kan? Kita bukannya hidup ni untuk makan ni untuk hidup, sekadar untuk selamatkan diri. Jangan main-main. Menurut kajian, daging yang paling sedap dalam dunia ni untuk dimakan. Ada kajian, daging paling sedap daging manusia. Daging yang kedua lepas daging manusia, daging bab satu. Sedap. Katanya. Dan yang ketiga katanya baru daging-daging lain. Tapi daging yang pertama dan kategori kedua tadi haram dimakan, melainkan darurat. Contohlah PKP, tak boleh keluar langsung, teruk betul, keluar aja penyakit. Apa nak makan ni? Lalulah seko bab satu tadi lalu kan, dah tangkap babi ni sanitize dulu. Dah sanitize. Kalau kita nak makan pun sekadar untuk kita supaya jangan mati tu ya. Mana sekadar nak hidup saja, bukannya peha masak kicap, badannya goreng tepung, hidung tu buat sate. Wah gila betul. Contohlah, kembang pula kata. Contohlah, tu dia. Jadi apa-apa pun, ciri utama orang beriman adalah mencintai Allah dan Rasul itu lebih daripada yang lain. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman. Dan ingat, Nabi pernah beritahu, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Penjara bagi orang mukmin mana ada peraturan, itu boleh, ini tak boleh, kerana tak ada peraturan. Ada orang cakap, bila saya sebutkan orang Islam kalau buat kebaikan dia dapat pahala, dia buat jahat dia dapat apa? Dapat dosa. Yang banyak pahala masuk syurga, yang banyak dosa masuk neraka. Tapi pada yang bukan Islam, kau buatlah apa pun, kau tetap masuk neraka. Maka adalah yang tak puas hati tanya saya, habis tu Ustaz, tak kalah dia orang buat kebaikan, kata Allah tu maha adil, maha kaya. Habis kalau tu mereka yang bukan Islam ni, dia pun buat baik juga, takkan tak ada balasan langsung untuk dia? Jawapannya ada. Memang ada balasan untuk dia. Tapi biasanya
Di dunia lagi Allah dah berikan balasan untuk mereka. Itu sebab mereka kaya, mereka senang, mereka mudah, mereka rasa bahagia atas dunia. Tetapi akhirat besok dia tak boleh tuntut, sebab bahagian dia Allah dah bayar siap-siap kat atas dunia. Itu sebab sekali lagi diingatkan bahawa kesenangan di atas dunia ini adalah kesenangan yang merupakan satu bentuk keperdayaan, memperdayakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, makin tinggi rasa cinta kita kepada Allah, maka makin tinggilah godaan yang datang. Makin tinggi pangkat, lagi lain hasutan yang datang. Ya, jadi hati-hati. Itu sebab jangan minta jadi pemimpin, jangan minta pangkat, jangan minta. Kalau dah dapat, amanah. Tapi sebelum jangan minta-minta, sebab sekali kita dapat, kita tahu bahana dia macam mana. Kan? Susah sebenarnya. Jangan minta jadi penceramah, susah. Balik rumah pun jarang. Macam itulah kan, contohlah. Tak, kita minta come best kalau jadi macam tu, come best kalau jadi macam tu. Jangan syukur dengan apa yang kita ada. Kalau dah dipilih jadi pemimpin, jadi ketua kaum pun berat dah rasanya, jadi ketua lorong pun penat dah. Belum lagi jadi pemimpin, baru jadi ketua lorong, penat ambil data, tak dapat kerjasama pula pada lorong. Kan payah tu. Apa engkau jadi ketua lorong, maklumat pun tak boleh dapat, aduh, kena marah. Susah bila pegang jawatan ni macam mana. Tapi kalau dah dipilih, anggaplah ia sebagai satu amanah yang perlu dilaksanakan. Berat ujian dia. Lepas tu dah jadi pula pemimpin tertentu, dapat peruntukan pula. Aduh, peruntukan ni pula pening kepala. Nampak tak? Apa beza penceramah dengan yang berhormat? Apa beza penceramah dengan yang berhormat? Perasan tak? Dia ada persamaan dia. YB datang disambut, penceramah datang disambut tak? Sambut. YB datang diiring, penceramah datang diiring tak? Diiring. Cuma tak ada escort je lah. YB makan meja VIP, penceramah makan sebelah VIP. Ya. Apa lagi? Tapi satu perbezaan yang paling ketara, YB beri peruntukan, penceramah dapat peruntukan. Itu beza. Gurau tu tak ada lah. Tak ada, tanggungjawab besar. Lepas tu orang tengok, kau tengok tu dia berceramah, dia pun lebih kurang kita je, nampak? Ayat kan? Ayat berat yang main. Orang perhati je dia macam mana, dia makan kat mana, dia makan, ya Allah, teruk juga dia makan. Dia cakap dengan orang makan jangan banyak sangat, dia pun makan banyak, dia kata gitu. Nampak kan? Contoh kan? Berat nak cakap macam mana. Terutamanya ujian dalam bentuk tahta, harta dan wanita. Godaan dari segi harta banyak sikit ujian, tahta ujian, satu kali mengundi 3 Perdana Menteri main-main, betulkah Perdana Menteri nak tunjuk apa? Sementara. Ujian nak? Ujian. Wanita? Ujian. Dah berapa lama duduk di Sarawak? Ujian. Lama, seminggu ni kali ni saya duduk di Sarawak ni. Kan? Macam tu lah dia. Tengok macam mana Nabi Ayub AS. Nabi Ayub, untuk makluman semua, Nabi Ayub ni kaya. Dia memang mewarisi harta yang kaya. Dia ada banyak ladang ternak dia, binatang ternakan dia, kekayaan, isteri yang cantik, anak yang comel-comel. Maka iblis minta, syaitan minta pada Allah, ya Allah, bagi aku can nak goda ni kekasih kau ni, boleh tak? Kau pergilah. Allah Ta'ala kata, pertama diuji dengan harta benda dia. Uji dengan harta benda tak jalan, habis, tak tinggal satu pun harta Nabi Ayub AS, habis, tak ada. Nabi Ayub tetap sabar, ingat Allah banyak-banyak. Pernah diuji apa? Ambil pula anak dia yang kedua, anak-anak dia mati dalam satu bangunan, runtuh dia ketika menzarahi saudaranya, runtuh, mati anak-anak dia. Nabi Ayub syukur, mudah-mudahan anak aku menjadi anak-anak syurga. Yang ketiga, diuji pada dirinya, diberikan penyakit sopak kusta, penyakit kulit,
yang sangat teruk, dikatakan seluruh tubuh Nabi Ayub ni sakit semua, bernanah, berulat ni, busuk satu badan. Dikatakan yang elok dekat tubuh badan Nabi Ayub ni dua je, iaitu lidah dia dengan hati dia, yang lain semua dijangkiti. Sampai kena bawa dekat tempat yang terasing daripada manusia lain, sebab manusia lain tak ada yang tahan dengan bau. Punya sabar Nabi Ayub, ulat yang makan dekat nanah-nanah tu terjatuh dekat lantai, tak ada Nabi Ayub tonyoh ambil kau, pijak padan ke kau, tak ada. Nabi Ayub ambil balik ulat tu, letak balik dekat nanah tu, takut ulat tu tak boleh makan. Sabar tak sabar? Sabar. Isterinya beritahu, wahai suamiku Ayub, kau minta lah dengan Allah sembuhkan penyakit kau ni, tentu Allah akan makbulkan. Nabi Ayub kata apa? Apa sangatlah sakit aku berapa tahun nak dibanding dengan aku sihat berpuluh tahun dulu. Aku redha dengan apa yang Allah bagi kat aku. Cuma dia tak tahan bila ada bunyi-bunyi fitnah. Pada satu hari dia terdengar orang cakap, apalah dosa Nabi, apalah dosa si Ayub ni, sampai kan Allah bagi dia penyakit yang macam ni. Masa itulah Nabi Ayub sujud dan bersumpah, aku tidak akan bangkit daripada sujud ini ya Allah, melainkan kau sembuhkanlah aku ya Allah. Masa itulah bagi kan, dia suruh ambil, ada dua pancuran air, satu bawa mandi, satu bawa minum. Ketika itu Nabi Ayub dikurniakan balik kesihatan, sembuh penyakit kulit dia dengan serta-merta dengan izin Allah. Kemudian dikembalikan kekayaannya, dia berapa balik kekayaannya, dan isterinya, dia bahagia dengan isterinya, dan dikurniakan anak sebanyak 35 orang. Jangan tanya macam mana, orang dulu lain, panjang umur lain kan, 35 kan, kita 10 pun dah lupa nama macam mana. 10 lupa nama kan? Tapi itulah dia nak beritahu. Ada riwayat kata dia sakit tu sampai 7-8 tahun, ada riwayat kata sampai 18 tahun menanggung sakit macam tu, dan dia tak pernah minta. Tu sebab Nabi sebut, barang siapa yang sakit, usahlah kalian segera meminta sembuh. Tu Nabi cakap apa? Kalau kita sakit, jangan cepat-cepat minta sembuh. Kenapa? Sebab Allah nak cuci dosa-dosa kita. Bila kita sakit, pertama Allah tarik selera makan, kedua Allah tarik kesegaran badan, ketiga Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh, Allah pulangkan balik kesegaran badan, Allah pulangkan balik selera makan, tapi Allah tak pulangkan dosa-dosa kita. Itu sebab kalau sakit tu kan, jangan segera minta sembuh. Boleh? Oh tak dapat. Oh jangan, ya Allah cepatlah sembuh ya Allah, tak tahan ya Allah, si tahan ya Allah, si tahan, katakan. Betul tak? Tak tahan. Mana tahan kan? Nak beritahu kan, macam kita akan minta cepat sembuh, habis kan. Dulu dengan muda kan, dengan sehat kita mencari duit, tapi bila dah tua, dengan duit mencari sehat. Tu dia. Jadi kena terimalah, dah tua-tua kan. Saya pun dah mula rasa sakit belakang. Al-maklumlah seminggu dah di Sarawak. Tu yang mula sakit-sakit belakang tu. Dah ada cadangan-cadangan yang bernas tu. Nantilah saya fikirkan kan? Tak payahlah saya sebut apa cadangannya tu kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukuplah setakat tu ya. Saya faham tu, signal-signal suruh berhenti tu saya faham, insyaAllah. Jadi apa pun seronok, saya memang datang dekat sini, memang tak pernah tak seronok ceramah dekat sini kan. Cuma orang sini dah lama tak panggil. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua kan? Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung.